Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bolehkah anda perkenalkan diri semenjak kecil hingga sekarang? Okey. Nama Luqmanul Hakim bin Muhammad Zuki, berumur 20 tahun. Saya berasal dari Alor-Setar Kedah dan menetap di Alor-Setar Kedah. Saya merupakan anak kelima dari 5 orang adik-beradik saya. Saya telah menghabiskan pengajian saya semasa kecil di Sekolah Taman Awanah, Sekolah Kebahasaan Taman Awanah di Alor-Setar Kedah, dan saya telah menghabiskan pengajian saya di SPM di Sekolah Menengah Kebahasaan Hutan Kampung, manakala saya meneruskan pengajian saya sebagai pelajar STPM di Kolej Tingkatan 6 Sultan Salahuddin. Dan kini saya telah berjaya melanjutkan pengajian saya iaitu di Universiti Sains Malaysia dengan kos Ijazah Sarjana Muda Sastra dengan Pendidikan. Apakah pencapaian anda dalam peperiksaan STPM tahun 2020 yang lalu? Alhamdulillah, saya mempunyai banyak pengalaman semasa di STPM, terutamanya dari segi akademik. Pada semester pertama, saya telah memperolehi CGPA sebanyak 3.75, manakala pada semester kedua, saya telah memperolehi sebanyak 3.83, dan semester ketiga, saya memperolehi sebanyak 3.65. Dan keseluruhan CGPA yang saya perolehi adalah sebanyak 4.0. Siapakah anda tahun akan datang? InsyaAllah, saya berharap dengan kos Ijazah Sarjana Muda Sastra Pendidikan yang ditawarkan di Universiti Sains Malaysia dapat menjadikan saya graduan yang cemerlang. Saya berharap dengan kos tersebut, saya dapat menjadi seorang guru yang cemerlang dari segi semua aspek. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang guru yang cemerlang dari segi aspek akademik dan kurikulum. Apakah pandangan anda tentang PDPR? Bagaimanakah anda mengatasi cabaran ketika PDPR? Okey, pandangan saya, sesi PDPR ini memberikan banyak kebaikan dan keburukan. Antara kebaikan sesi PDPR ini adalah meningkatkan kemahiran sesi pembelajaran seseorang melalui sistem IT, manakala keburukannya juga ialah masalah internet yang lemah dan kurangnya fokus dalam sesi PDPR. Tambahan pula, mereka yang berada di kawasan pedalaman dan keburukan. Tambahan pula bagi mereka yang berada di kawasan luar bandar dan pedalaman. Selain itu, kekurangan gadget juga seperti telefon dan laptop turut menyukarkan proses PDPR. Hal ini disebabkan oleh kekurangan wang atau sebagainya. Okey, bagaimana saya untuk mengatasi cabaran ketika PDPR? Semasa internet lemah, saya akan berusaha untuk mencari kawasan yang lapang, kawasan yang seperti di sekolah atau di tempat-tempat yang internet. Saya akan mencari kawasan yang internet yang laju. Selain itu, cabaran sesi PDPR ini seperti kurangnya fokus. Saya akan berusaha untuk mengatasi tersebut dengan mencari kawasan yang sunyi untuk memberikan fokus kepada saya dalam sesi PDPR tersebut. Pernahkah anda punting kelas? Jika anda tidak dapat hadir ke kelas kerana urusan keluarga atau kesihatan, apakah yang anda akan lakukan? Ya, saya pernah punting kelas. Saya pernah punting kelas disebabkan oleh masalah kesihatan seperti demam. Sewaktu saya punting kelas, saya akan mengulang kaji subjek-subjek tertentu seperti subjek yang lemah, dan saya akan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru saya. Di samping itu, saya juga akan melakukan aktiviti-aktiviti yang lain seperti menonton televisyen, mendengar lagu dan sebagainya. Sehubungan dengan itu,
saya juga akan menghabiskan masa saya dengan menolong ibu saya melakukan kerja-kerja rumah. Bagaimanakah kaedah anda belajar di rumah? Adakah anda hanya belajar semata-mata di rumah tanpa melakukan aktiviti kegemaran yang lain? Saya menghabiskan masa belajar saya di rumah hanyalah 3 jam sehari, iaitu pada waktu petang dan pada waktu malam. Okey. Selain saya menghabiskan masa untuk belajar, saya juga melakukan aktiviti-aktiviti yang lain seperti yang saya katakan tadi, iaitu menonton televisyen, mendengar lagu kesukaan dan bermain game. Pada waktu petang, saya akan meluangkan masa dan menghabiskan masa bersama rakan-rakan saya bermain bola, bermain futsal dan sebagainya. Saya juga akan meluangkan masa bersama ibu saya untuk melakukan kerja-kerja rumah dan sebagainya. Keluarga memantau pelibatan anda dalam sesi PDPR. Apakah pandangan anda? Okey, pandangan saya terhadap pelibatan ibu bapa saya dalam PDPR adalah sangat wajar. Hal ini kerana ibu bapa saya dapat memastikan sesi PDPR yang dilalui oleh saya dapat berjalan dengan sempurna, dan pelibatan ibu bapa saya juga dapat memastikan saya fokus di dalam kelas sesi PDPR tanpa sebarang gangguan. Anda hanya menghormati dan menjaga adab dengan guru kegemaran dan mengajar subjek kelas anda sahaja. Untuk guru bukan kegemaran anda atau guru-guru yang lain di sekolah itu, tidak penting untuk menjaga adab dengan guru-guru tersebut. Komen anda. Okey. Bagi saya, menghormati guru atau cikgu saya merupakan tanggungjawab bagi saya. Oleh itu, saya perlu menjaga adab dan menghormati guru saya, tidak kira guru kegemaran ataupun bukan. Hal ini kerana guru merupakan tempat untuk kita menimba ilmu. Oleh itu, sebagai contoh, saya perlu menghormati semua guru di kolej walaupun guru tersebut tidak mengajar saya. Kerana keberkatan ilmu terletak pada adab yang saya jaga terhadap guru saya. Bagaimanakah rakan sebaya mempengaruhi anda dalam PDPR? Okey. Kita dicerminkan oleh siapa kawan kita. Oleh itu, bagi saya, rakan sebaya dapat mempengaruhi anda dalam PDPR. Kita dapat lihat, saya perlu memilih rakan yang boleh membawa dan membimbing ke arah kebaikan. Oleh itu, rakan saya yang mempunyai, sebagai contoh, rakan saya yang mempunyai kemahiran dalam sistem IT dapat memudahkan aktiviti sehariannya dalam sesi PDPR. Hal ini dapat juga membantu saya yang kurang mahir dalam IT. Selain itu, rakan saya yang rajin dan bertanggungjawab sebagai pelajar dapat mendorong saya untuk menghadiri kelas sesi PDPR dengan awal dan semangat. Bolehkah anda kongsikan tips untuk kekal bermotivasi menghadiri kelas PDPR dan kelas bersemuka? Okey. Sewaktu saya berada di Kolej Ketanah Sultan Salahuddin, pencapaian yang saya telah dapat iaitu 4.0, saya telah berazam untuk belajar bersungguh-sungguh. Iaitu pada waktu pagi, saya akan bangun awal pagi bagi berazam untuk meningkatkan prestasi saya. Saya sentiasa berazam pada setiap hari untuk berjaya dan saya mengelakkan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Selain itu, saya juga sentiasa mencari orang yang berilmu atau rakan-rakan yang pandai untuk dipelajari. Saya juga akan mencari kelas tambahan untuk subjek-subjek yang lemah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.